Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, pengurusi dan kuasa Masjid Intan Al-Bakar, Taman Seri Pulai, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini dapat kita bersama dalam majlis ilmu membincangkan tentang keindahan Islam, di mana kita telah baca buku ini, keindahan Islam ini daripada awalnya, dan malam ini adalah merupakan malam penamat. Jadi tuan-tuan yang ada di sini dapat ijazah akhir malam ini, insyaAllah. Kata orang, khitam bumi sekul, penamat yang baik. Jadi bab yang kita akan sambung, bab yang terawal itu telah baca, insyaAllah rakamannya akan dikeluarkan. Jadi bab yang terakhir ini duduk dalam bab yang ketujuh, keindahan Islam dalam akhlak. Islam itu indahnya di mana? Indahnya duduk di pada akhlak yang terpuji. Islam ini mengajak semua manusia supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi dalam buku yang ringkas ini kita telah sebut sebanyak 18 perkara akhlak yang diseru oleh Islam. Jadi kita coba ringkaskanlah. Satu akhlak mungkin 2 minit, 18 cukup lama saya kan, insyaAllah. Antara keindahan agama Islam yang suci ini ialah ajaran yang merangkumi semua seruan kepada akhlak yang mulia, sangat mengambil berat tentang adab-adab yang murni, dan memberi amaran kepada pengikutnya daripada akhlak yang sebaliknya, seperti melakukan perbuatan yang buruk dan kelakuan yang dicela. Jadi yang tak baik itu bukan mari daripada agama, yang tak baik itu mari daripada perbuatan pengikut agama. Dan itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau kita nak nilai agama ini, kita kena nilai ajarannya, jangan nilai orangnya. Kalau kita nilai orang, maka Islam ini mungkin orang akan nampak tak baik. Bila kita nilai Islam ini sebagai agama, ajaran, kita ambil daripada sumbernya yang asal daripada Qurannya, daripada hadisnya, daripada huraian para ulama, ketika itu barulah kita nampak indahnya duduk di mana. Ia adalah agama yang syamil, yang lengkap dengan semua perkara yang dipuji oleh syarak dan akal, merangkumi semua maslahat, kebaikan dan manfaat untuk individu dan masyarakat, serta mengambil kira semua perkara yang menjamin kehidupan yang baik kepada pengikutnya yang beramal dan berpegang dengan hukum hakam. Jadi dalam bab hukum hakam ini, alhamdulillah, dalam bab yang kelima kita telah bincang secara panjang tentang keindahan Islam di dalam syariat perundangan Islam. Kenapa orang murtad kena bunuh? Kenapa orang berzina mesti disebat ataupun direjam? Di jawapan-jawapan ini telah dijawab, telah diberi jawapan oleh Islam. Barulah kita terasa dekatnya, indahnya kepada amalan yang kita lakukan ini. Jadi firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksudnya, sesiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Tuan-tuan coba tengok dalam ayat Quran, perhatikan.
Di dalam ayat amal saleh, di dalam ayat akhlak yang mulia, Allah akan asingkan sebutan. Dalam ayat man amila saleh min zakarin aw untha, laki-laki dan perempuan. Nah, dia sebut dua. Biasanya dia tak sebut dua kali. Dia sebut ya ayyuhallazina amanu memadai. Tapi dalam ayat ini diulang sekali lagi kepada orang-orang perempuan. Nah, jadi zakarin wa untha. Wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, maka apa jadi? Maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita kerja di sikit, pahalanya besar. Ini dia panggil Islam. Kerja sikit, pahala banyak. Bonusnya terlalu besar. Sampai peringkat Nabi SAW beritahu kepada kita, tidak akan ada seorang ini boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, wala anta, Tuhan sendiri tak masuk syurga. Nabi kata tak, wala ana, kecuali dengan limpahan rahmat daripada Allah. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin, rahmat Allah Ta'ala limpah, barulah dia dapat. Sebab besar sangat syurga yang Tuhan nak bagi, sikit sangat amalan yang kita buat. Jadi barulah kita terasa besarnya rahmat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi jaminan dalam ayat ini bagi mereka yang beriltizam dengan agama ini, lelaki atau perempuan, akan diberi kehidupan yang baik di dunia, dan mereka juga akan mendapat ganjaran yang sebaiknya di akhirat kelak. Sebahagian daripada sebab yang bawa kepada kehidupan yang baik adalah berakhlak dengan budi pekerti yang mulia. Sudah dimaklumi oleh para cerdik pandai bahawa apabila seorang itu sempurna akhlak dan budi pekertinya, maka kehidupannya akan bertambah tenang dan damai. Syariat Islam yang agung ini mendidik manusia dengan kasih sayang, rahmat, kasih belas, dan berlemah lembut bersama mereka. Mereka umpama satu jasad. Apabila ada satu anggota yang merasa sakit, maka seluruh anggota lain turut merasa sakit. Jadi kalau kita tengok perbandingan yang Nabi kita buat ini cukup sama. Satu anggota sakit gigi, tapi mengatur. Sakit ujung jari kaki, tapi yang sakitnya siapa? Mulut sakit. Patut jari yang sakit. Nah, itu satu kesatuan Islam. Jadi sepatutnya bila umat Islam di Palestin minta bantuan, kita di sini terasa macam kita yang kena bantu. Baru dia nak satu. Syariah yang sempurna ini juga datang membawa rahmat pada golongan yang lemah, yang terdiri daripada orang fakir, miskin, anak-anak yatim, dan orang kurang upaya. Syariat ini juga mengajar agar menghormati orang tua, memuliakan orang yang mempunyai kelebihan, serta membesarkan orang yang berilmu. Jadi para alim ulama kita hormat kepada mereka, tapi kita dilarang daripada memuja mereka. Memuja dan hormat ada. Sebuah sistem yang sempurna bagi menjamin setiap individu dalam masyarakat akan mendapat haknya, dan memerintahkan mereka agar menunaikan tanggungjawab masing-masing dengan baik, supaya masyarakat Islam hidup dengan kehidupan yang baik dan bahagia. Jadi Rasulullah SAW dibangkitkan dengan membawa agama yang agung yang menjadikan akhlak mulia sebagai asas utama dan tujuan yang besar. Hal ini kerana perangai yang baik akan menambahkan iman seorang itu. Sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlak. Tengok Nabi dikatakan yang besar, orang yang paling baik akhlaknya, inilah orang yang paling baik, seorang mukmin yang baik. Mungkin ada orang mukmin yang baik, kuat ibadahnya. Ada seorang perempuan mungkin dalamnya ada sebenarnya. Ada makcik ini, ibadahnya kuat, tapi mulutnya leza. Duduk entah orang cewek-cewek. Bila Nabi dia beritahu, ditanya Nabi macam mana dengan makcik ini, Nabi kata hiya finnar. Makcik ini ada. Walaupun kuat ibadat, tapi masih lagi tidak sesuai dengan manusia. Rasulullah SAW manusia yang paling sempurna iman dan punya akhlak yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala telah memujinya dengan firman-Nya, wa inna
innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau ya wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Jadi tentang ibadat dengan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi, dia jawab apa? Kana khuluqul Quran. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran, itulah akhlak dia. Dia pegang dengan Al-Quran, dia baca Al-Quran, dan dia beramal dengan Al-Quran. Penjelasannya, semua cerita tentang akhlak mulia Nabi menyuruh agar melakukannya atau menggalakkannya adalah merupakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala setiap larangan yang Allah larang atau perbuatan yang dimurkainya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjauhi. Kita ambil yang pertama. Berbicara kita 18 perkara ini, yang pertamanya iaitulah bersifat benar. Kita dalam apa-apa pun naklah bersifat benar. Antara keindahan agama Islam ini, suruhannya agar bersifat dengan sifat yang benar. Islam sangat menggalakkan serta memuji orang yang melakukannya dan menjanjikan kepada mereka balasan yang baik. Dia kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dalam hadis Nabi kata, alaikum bis-sidqi. Hendaklah kamu bersifat benar. Kerana benar akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada syurga. Sentiasalah seorang laki-laki itu bercakap benar dan berusaha untuk bersifat benar hingga Allah SWT menulis di sisinya sebagai seorang yang benar. Jadi kita dalam isu ini jangan sekali-kali bercakap dusta. Apa benda sekali itu? Sehingga sebut dalam asar al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin boleh buat benda lain, tapi dusta tidak. Dusta bukan sifat orang mukmin. Karena itulah Nabi kita larang di sini bercakap benar. Adalah bersifat benar, karena benar akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kepada syurga. Sentiasalah seorang laki-laki itu bercakap benar dan berusaha untuk bersifat benar hingga Allah Ta'ala menulis di sisinya sebagai seorang yang benar. Hendaklah kamu menjauhi sifat dusta, karena dusta akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu pula akan membawa kepada neraka. Jika seorang laki-laki itu sentiasa bercakap dusta dan berusaha untuk bersifat dusta hingga Allah Ta'ala menulis isinya kadzdzab, seorang pendusta. Ini yang kita takut, bahawa bila dicap orang ini sebagai pendusta, maka itulah yang membahayakan kita. Antara kesan beriltizam dengan sifat benar bagi seorang individu dan masyarakat, yang pertama, tersebarnya perasaan aman dan tenang dalam kalangan masyarakat. Masyarakat akan rasa tenang sebab semua orang cakap baik, orang cakap benar. Kerana manusia memberi kepercayaan kepada orang yang benar dan menyerahkan amanah kepadanya dalam semua urusan mereka. Orang Quraisy, kafir Quraisy, ketika berdepan dengan Nabi, dia tahu Nabi ini lawan dia, tak setuju dengan dia. Tapi oleh kerana Nabi ini sadiq, benar, dia pergi simpan barang dengan Nabi, dia pergi itu begini, sehingga Nabi nak hijrah pun terpaksa lagi kena hantar barang-barang simpanan orang. Jadi dia boleh terima walaupun berlainan agama. Orang yang bersifat benar disayangi oleh manusia. Mereka mendengar cakapnya serta memberi kesan dalam hati mereka. Bersifat benar akan mewariskan kemuliaan dan keyakinan diri, mendapat tempat dan kedudukan di kalangan masyarakat. Bersifat benar dalam pergaulan merupakan kunci untuk mendapat rezeki yang berkat dan subur. Hari ini peniaga-peniaga kita, Masya Allah, kalau kita tawar sikit, boleh kurang sikit, modal pun tak cukup lagi. Dusta ke benar tu? Hilang berkat. Laku barang, berkat tidak ada. Dalam hidup kepala kita ini, muslimin dan muslimat, biar ada perasaan nak cari berkat. Berkat ni bukannya jumpa tubuh cium tangan. Nak cium tangan tak apa lah. Tapi lepas dia makannya nak cium. Faham lain macam lah.
Nasib baiklah orang Johor tak pakai wudu, kalau tidak berat juga kita. Maksud berkat di sini iaitulah Allah Taala beri dalam kehidupan kita ni keberkatan dengan kita melakukan amal yang saleh dengan peribadi-peribadi. Tu ambil berkat ini. Baik. Itu yang pertama, bersifat benar. Yang kedua, bersifat rahmat. Apa rahmat? Iaitu membawa rahmat kepada mereka yang menganutinya. Islam dibawa rahmat kepada penganutnya kerana ia membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Rahmat untuk manusia seluruhnya kerana Islam memerintahkan penganutnya agar bersifat rahmat terhadap golongan lemah, fakir, orang kurang upaya dan kanak-kanak. Jadi sifat rahmat ini satu sifat yang Allah SWT disifatkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rasulullah SAW juga diutuskan untuk menyampaikan agama ini kepada kita, juga bersifat dengan sifat kasih sayang dan rahmat. Dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nabi susah hati kalau tengok orang tak beriman. Susah hati bila tengok sahabat susah. Karena apa sifat dia? Rauf rahim. Jadi bersifat dengan penyayang, belas kasihan dan penyayang terhadap orang mukmin. Jadi Nabi kita ini antara sifat bersifat rahmat dan kasih sayang ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, "Masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Diumpamakan orang mukmin dalam kasih sayang. Hadis ini memang menjadi bacaan kita dan motto dalam setiap masyarakat mesti kena ada. Kasihan, belas dan bekerjasama adalah seumpama sebuah jasad yang sakit. Jadi bila sakit, sakit semua anggota. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarhamullah man la yarhamin nas." Allah Subhanahu wa taala tidak belas kasihan, tidak beri kasihan kepada orang yang tidak kasihkan kepada orang lain. Jadi macam mana kita nak kasih orang lain? Disebut dengan nama, kalau kita sayang kepada orang tu, biarlah kita sayang seperti kita sayang kepada diri kita sendiri. Itu dipanggil tanda orang ini sayang kepada orang. Islam menjadikan rahmat sebagai satu sebab yang membawa kepada surga, walaupun rahmat tersebut dilakukan kepada haiwan dan binatang. Ini dia panggil fiqh, adab berinteraksi dengan alam. Tengok cerita dia ni. Seorang laki-laki berjalan. Dia berjalan, tiba-tiba dia terasa dahaga. Jalan-jalan jumpa sebuah perigi, telaga. Dia berturun dalam telaga, minum air. Telaga orang Arab ni ingat, jangan duk fikir macam telaga kita 20 kaki dalam. Telaga dia buat kapal macam kolam gitu, dia turun situ. Sebab tu kalau kita tengok beberapa peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi pergi ke kolam Bi'r Aris dekat Masjid Quba, Nabi masuk dalam telaga ni, dia letak kaki dalam air. Mari Sayyidina Abu Bakar letak semua. Mari Sayyidina Umar letak situ. Mari Sayyidina Osman tak ada tempat. Terpaksa kena letak di sudut yang lain. Jadi itu nak cerita. Ceritanya saya tak ada cerita panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku saya tu sejarah Madinah. Madinah Munawwarah, kelebihan sejarah tu banyak dalam tu cerita-cerita yang saya telah kumpulkan waktu saya masih lagi pelajari di Madinah. Jadi bila dia diturun dalam telaga, dia minum air, dia naik luar telaga, tiba-tiba dia tengok anjing kehausan duduk korek pasir nak cari air. Kata dia, orang ni, dia kata kesian anjing, macam aku tadi juga dahaga. Dia pun turun ambil air, bawa air dengan kasut dia, khuf dia, stocking kulit dia. Dia pegang ini, dia suruh anjing ini. Fasyakarallahu lahu faghfarahu. Allah SWT terima kasih kepada dia, maka diberi keampunan kepada dia. Bila Nabi kita cerita, jangan pula esok pergi tarik anjing bagi minum. Nabi kata bainama rajulun, zaman bila tak tahu. Orang dulu tak jadi masalah dengan anjing. Sebab tu Ashabul Kahfi, sewaktu dia tidur dalam gua, siapa sekali dengan dia? Nanti esok ni sunnah tak kata.
kena jaga anjing, pakai beli anjing pula. Habis kita kat Johor ni semua duduk anjing lah. Kena faham dalam sini konteks perbincangan tu di zaman dalam keadaan. Yang kita hendaknya sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ilana fi hazil baha'in la ajra. Apakah kita kesian belah pada binatang yang ada pahala? Nabi kata fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap ada hayawan yang punya jantung yang berdenyut akan mendapat pahala. Kucing ke apa benda ke, bantu. Hadis dalam Bukhari. Kesan tersebarnya sifat rahmat di kalangan orang Islam. Yang pertama, masyarakat akan bersatu. Memanglah kita sepakat ayat 19. Sehingga dalam ayat perkahwinan yang kita baca, wa min ayatihi itu an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan kasih sayang di antara suami isteri dan ada rahmah, ada kasih belas. Jadi orang berfikir kasih sayang itu waktu mana? Waktu muda-muda, waktu senyum nampak senyum, itu kasih sayang. Waktu senyum nampak menangis, itu dia panggil kasih belas. Waktu menangis, nenek tua, cucu tengok kenapa nenek menangis? Bukan aku menangis, aku senyum. Dia senyum macam menangis. Jadi pada waktu itu dia tak panggil dah kasih sayang, yang tak panggil dah. Dia panggil ketika itu waktu rahmat, waktu kasih belas. Dalam apa? Jadi kesan sebarang programa ini akan ada tolong-menolong, bantu-membantu, berkasih sayang sama mereka. Tersebarnya perasaan mahabbah di kalangan masyarakat, akan wujud golongan yang memberi bantuan bila diminta. Keamanan juga akan tersebar dalam masyarakat.